KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum dan selamat sejahtera murid-murid di rumah. Yang hari ini, mata pelajaran kita akan belajar sama-sama begitu menarik kerana kita tahu apa yang kita belajar di sekolah bukan sahaja teori tetapi boleh diaplikasi dalam kehidupan seharian. Nama saya Hanif Sean. Anda sekarang sedang menonton slot sukses SPM 2022 pecutan dan tentunya apa yang saya sebut tadi mata pelajaran itu ialah menservis peralatan elektrik domestik MPED. Saya rasa ini penting kan? Begitu menarik dan kalau anda akan mendidik SPM, tentunya anda sedang menonton siaran yang tepat untuk anda kerana pelbagai tips yang guru kita akan kongsi. Nak tahu tak siapa guru kita? Jom sama-sama kita saksikan profil beliau. Baiklah, kita sudah pun tonton profil guru kita. Sebelum saya menjemput guru kita ke studio ini, tentunya bersama kita juga ada jurubahasa isyarat iaitu Cikgu Rohaya. Assalamualaikum Cikgu Rohaya. Cikgu Rohaya, saya rasa cikgu nampak bersemangat untuk sama-sama kita belajar hari ini. Nampak tu dengan senyuman, dengan tenaga Cikgu Rohaya sama-sama dengan murid kita di rumah. Tentunya banyak kita nak belajar dan bersama saya ialah guru kita iaitu Cikgu Hasnah. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam Hanif. Cikgu, saya rasakan mata pelajaran yang sama-sama kita akan belajar hari ini begitu menarik. Dalam mata pelajaran menservis peralatan domestik ni Cikgu, apakah contoh bahan yang kita boleh servis di rumah? Okay, menservis peralatan elektrik domestik panjang kan? Ya, jadi cikgu. saya pendekkan MPED lah kita sebut. MPED ataupun MPEG lah. Okay, apa barang elektrik yang ada kat rumah yang biasa kita guna? Contoh macam periuk nasi, ketuhar, telur elektrik, pengisar, mesin basuh. Apa lagi yang kita guna seharian di rumah? Itu yang murid-murid kita belajar cara mengguna dan cara nak baik pulih jika rosak. Saya rasa itu sangat penting juga seperti yang saya katakan di awal rancangan kita tadi. Ini adalah ilmu yang kalau kita ada barang-barang ini rosak di rumah, kita boleh servis, kita boleh baik pulih. Kalau jiran-jiran kita perlukan pertolongan juga boleh Cikgu Boleh. Rasa bolehlah kita mulakan pembelajaran kita hari ini? Boleh. Saya teruskan ya. Silakan Cikgu. Okey, hari ini bersama saya Cikgu Hasnah daripada SMK Taman Serampai, Sukses SPM 2022 pecutan mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik ataupun MPED. Untuk pengetahuan semua, MPED ini merupakan salah satu mata pelajaran vocational yang ditawarkan di sekolah menengah kebangsaan ataupun sekolah harian, bukan di kolej vocational ataupun sekolah menengah teknik. Dan seterusnya kita terus ke format pentaksiran. Format pentaksiran pada hari ini, sebelum itu kita imbas kembali senarai modul yang murid-murid telah pelajari sepanjang tingkatan 4 dan 5 ya Hanif. Ya, Cikgu. Ada 11 modul kesemuanya dan murid-murid telah pelajari di sekolah dan juga telah disiarkan di Didik TV dalam segmen Sukses SPM. Dan jika murid-murid ingin mengulang kaji tajuk ini, murid-murid boleh layari YouTube Didik TV KPM. Betul tu, menarik tu Cikgu. Seperti yang Cikgu Hasnah kongsikan tadi, jika anda semua ingin tahu dengan lebih lanjut ataupun ingin mengimbas kembali apa yang telah dipelajari ketika tingkatan 4, tingkatan 5, bolehlah ke YouTube Didik TV KPM, bolehlah cari Sukses Modul 1 sebagai contoh asas menservis peralatan elektrik. Mudah untuk anda buat ulang kaji sekarang. Betul Hanif. Ya Cikgu. Okay, kita teruskan ya. Silakan Cikgu. Baiklah, kita teruskan dengan format pentadsiran KSSM 2022 bagi mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik, kod kertas 7109 dan kertas ini terdiri daripada dua kertas ya Hanif. Kertas 1 kod kertas 7109 palang 1 iaitu ujian objektif dan subjektif, manakala kertas 2 kod kertas 7109 palang 2 merupakan pentadsiran amali dan pentadsiran amali ini telah selesai, murid-murid telah selesai menjalankannya semasa tingkatan 5 ya. Jadi saya rasa semua murid-murid telah berusaha sebaik mungkin untuk mendapat markah yang cemerlang untuk pentadsiran amali.
Dan kita tengok untuk format pentaksiran kertas 1, sebab ini yang akan murid-murid jalani pentaksiran pada SPM 2022, iaitu kertas 1 ujian bertulis, ujian objektif dan subjektif. Kita lihat jumlah markahnya ialah 100 ya. Dari pada bahagian A 15 soalan. Murid perlu menjawab ke semua soalan dan markahnya ialah 60. Bahagian B 4 soalan, murid juga perlu menjawab semua soalan, iaitu 40 markah. Setiap satu soalan untuk yang 4 soalan ini terbagi kepada 10 ya. 10 markah untuk setiap satu soalan. Jadi dia mencakupi 40 markah lah bagi bahagian B. Jadi jumlah markah 100, tempoh masa yang ditetapkan ialah 2 jam. Murid perlu menjawab kertas ini dalam masa 2 jam. Dan pembelajarannya ialah mencakupi silibus tingkatan 4 dan tingkatan 5. Yang modul kita tengok tadi ada 11 modul tadi. Ya, Hanif? Menarik tu cikgu, dan seperti yang cikgu katakan, murid harus menjawab semua soalan di bahagian A cikgu dan semua soalan di bahagian B. Betul. Membawa markah keseluruhan 100 markah. Betul. Cikgu, saya nak tanya juga, apakah nasihat cikgu untuk persediaan akhir kepada murid-murid kita, calon-calon SPM kita di rumah yang sedang tonton sekarang? Baiklah, ni saya nasihatkan semua calon-calon SPM 2022, terutamanya untuk mata pelajaran MPED, supaya sentiasa mengulang kaji walaupun di saat-saat akhir, buat latihan yang cikgu bagi ya, dan juga latihan-latihan yang anda layari di Sukses Didik TV ya. Jangan putus asa walaupun di saat akhir. Dan jaga kesihatan, tidur dengan cukup, makan pun kena cukup juga. Itu dia, memang saya setuju dengan itu cikgu. Nasihat seorang guru ya. Kalau saya boleh simpulkan sedikit cikgu, maksud cikgu kita kena berusaha, berikhtiar, dan ketika kita menjawab soalan peperiksaan tu kita tawakal juga, insya-Allah ya. Baiklah cikgu, kita akan berehat sebentar. Murid-murid di rumah juga kita akan berehat sebentar. Saya pasti banyak lagi Cikgu Hasnah ingin kongsikan dengan kita hari ini. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan dan sama-sama kita sedang belajar mata pelajaran iaitu menservis peralatan elektrik domestik. Bersama saya ialah Cikgu Hasnah, dan hari ini Cikgu Hasnah akan berkongsi kita mengenai bagaimana kita nak skor insya-Allah dalam kertas ini ya Cikgu. Baiklah, ni saya teruskan ya. Saya harap murid-murid di rumah juga telah bersedia ya untuk kita ke soalan contoh bahagian A. Baiklah, untuk soalan contoh 1, tajuk penguji kapasitor, kaedahnya ialah pilih A, B, C dan D. Raja 1 menunjukkan penguji kapasitor. Jadi, murid-murid perlu padankan bahagian utama penguji kapasitor yang betul dengan menulis A, B, C dan D pada ruang jawapan. Jadi murid perlu perhatikan bentuk fizikal dan padankan dengan nama bahagian yang tepat. Imbas kembali, cuba ingat kembali semasa di bengkel, semasa menggunakan penguji kapasitor ini ya, untuk mendapatkan jawapan yang tepat. Jadi murid-murid perlu menulis semula pilihan jawapan yang diberi dengan padanan yang betul. Hanya tulis A, B, C dan D mengikut bahagian utama yang tepat. Jadi kalau dekat sini julat ialah A, okey, tombol pemilih julat ialah B, dan seterusnya paparan digital C, dan kuat ialah D. Jika tepat semua jawapan murid-murid, murid-murid akan mendapat 4 markah. Mudah kan Hanif? Kalau murid-murid perhatikan betul-betul dan ingat kembali apa yang telah dipelajari semasa di bengkel ataupun di sekolah. Soalan contoh 2 pula, tajuk bekalan kuasa AU, kaedah lakar pendawaian. Jadi Raja 2 menunjukkan lita kawalan lampu yang tidak lengkap. Macam tak lengkap kan ni lakaran ni. Jadi lagi saya rasa N dan L pun tidak ada. Tiada sambungan. Jadi soalannya murid-murid perlu lengkapkan sambungan pendawaian supaya 2 Swiss 2 hala. Ini dia 2 Swiss 2 hala ya. Swiss 1 dan Swiss 2 ataupun S1 dan S2 dapat mengawal lampu 1 ataupun L1 dan memberi markah 5 ya untuk lakaran pendawaian ini. Jadi murid perlu baca soalan dengan teliti supaya tahu apa yang perlu dilakukan, sambungan mana yang perlu yang dikehendaki.
Jadi murid-murid perlu lakar jawapan sendiri tanpa pilihan jawapan. Jadi kena ingatlah balik apa yang telah dipelajari semasa di bengkel ataupun di dalam kelas ya. Okey, ini jawapannya ya. L kita sambung kepada S1 dan juga ke S2. Seterusnya tamatan L juga disambungkan ke S2 juga dan seterusnya ke L1. Jadi lengkaplah sambungan untuk tamatan L dan seterusnya untuk tamatan N. Jadi barulah lengkap untuk jawapan untuk lakaran pendawaian ini. Cikgu, saya ada soalan di sini, cikgu. Kalau kita perhatikan daripada rajah yang telah lengkap ni, ada garisan yang berwarna hijau, ada garisan berwarna biru dan juga warna merah, cikgu. Ya. Adakah murid-murid kita di rumah ketika menjawab soalan seperti ini perlu menggunakan pen warna yang berbeza-beza untuk melengkapkan lita ini, cikgu? Kita memang galakkan murid-murid untuk menggunakan pen berwarna ataupun pensel berwarna supaya lebih jelas ya, sebab L kod warnanya ialah merah, N biru dan E ataupun bumi itu yang hijau. Jadi kalau murid menggunakan pen berwarna lagi jelas kan. Kalau guna pensel sama je hitam semua. Boleh juga. Tapi kita galakkan murid-murid menggunakan pen berwarna. Tidak salah, tapi apa salahnya kita lukis menggunakan pen berwarna supaya lebih jelas dan murid akan ingat kembali sambungan yang betul ya. Dan kita teruskan dengan soalan contoh 3, tajuknya kipas siling. Lukis simbol ya, kaedah lukis simbol. Rajah 3 menunjukkan lita skematik kipas siling. Berdasarkan rajah 3 dan nama komponen di bawah, lukis semula simbol pada ruang jawapan. Jadi murid perlu perhatikan bentuk simbol dan padankan dengan nama komponen yang tepat. Saya cadangkan di sini ya. Bila mendapat soalan begini, saya galakkan murid-murid untuk menulis dekat rajah 3, memilih jawapannya di rajah 3 dahulu sebelum memindahkan jawapan anda di ruangan jawapan. Contoh 1 motor AU jika murid-murid kenal dekat mana motor AU, murid-murid boleh terus labelkan di sini. Contoh 1 Roman ya. Yang kedua ialah Swiss pemilih kelajuan. Saya galakkanlah ya supaya kita lukis simbol yang betul nanti. Yang ketiga fuse terma. Dan keempat ialah kapasitor. Jadi bila dah pasti dengan jawapan ini, barulah kita pindahkan jawapan ke ruang jawapan untuk supaya kita tidak cuai menulis ataupun melukis simbol di tempat yang salah. Ya, saya galakkan. Kita dah kenal komponen tersebut tapi tersalah lukis. Tersalah tempatkan jawapan simbol itu. Kita tahu jawapan dia tapi tersalah tempat, tak dapat markah, rugi kan? Kat sini dah dapat 4 markah ya kat sini. Seterusnya kita tengok soalan 4. Soalan contoh 4, tajuk bekalan kuasa AT. Kaedahnya ialah pilih dan susun A, B, C, D dan E. Berikut adalah langkah kerja pemasangan lita pengatur voltan yang tidak mengikut urutan ya, ni tidak mengikut urutan ni, walaupun A, B, C, D, E tapi dia tidak mengikut urutan. Jadi soalannya lengkapkan langkah kerja di atas mengikut urutan yang betul dengan menuliskan A, B, C, D dan E pada ruang jawapan. Baca dan susun langkah dengan menuliskan 1, 2, 3, 4 dan 5 terlebih dahulu. Sebab tu di bahagian tepi A, B, C dan E, saya letakkan nombor di situ terus. Ya, bila saya kenal pasti langkah pertama, terus saya letakkan di C langkah pertama. Sebelum saya pindahkan jawapan di ruang jawapan. Hanif boleh bantu saya untuk membacakan jawapan di sini. Langkah 1 ialah apa, Hanif? Langkah 1 ialah C di situ, cikgu, iaitu menyediakan bahan dan alatan yang betul. Ya. Kemudiannya langkah 2, jawapannya E, memasang komponen berpandukan lukisan skematik atau lukisan bergambar. Langkah 3 ialah B, menyimak semula kedudukan komponen. Langkah 4 ialah D, memateri kaki komponen pada papan lita atau sambungan tamatan komponen. Dan pastinya lah langkah terakhir yang kelima ialah A, memotong kaki komponen yang berlebihan dengan kemas. Seperti yang cikgu katakan, cikgu ada tulis nombor di sana. Saya rasa lebih mudah untuk saya rujuk, baru saya pindahkan jawapan ke dalam tempat yang betul. Kan, daripada terus tulis jawapan dekat sana, kadang-kadang kita tersalah ya. Itu saya mohon murid-murid jangan lupa catat dahulu nombor di jadual sebelum pindahkan jawapan di ruangan jawapan. Seterusnya kita lihat soalan contoh 5. Rajah 4 menunjukkan agensi yang membantu usahawan.
Okey, jadi kelaskan logo agensi itu dengan menulis P, Q, R dan S dalam ruang jawapan. Di sini, murid-murid perlu kenal pasti gambar yang diberi dan kelaskannya kepada dua bahagian. Dekat sini kita boleh nampak SIRIM, MARA ataupun Majlis Amanah Rakyat. Yang dua lagi tu mungkin murid tak pasti kan? Ya, sebab cikgu. tak ada nama, betul tak? Create tu kita nampak dan satu lagi hanya logo. Jadi cuba ingat kembali ya, apakah nama agensi ini dan seterusnya apakah peranan agensi-agensi ini. Di sini murid perlu tulis semula pilihan jawapan diberi pada pengelasannya. Di sini kalau saya dekat sini macam MARA, saya pasti murid-murid tahu kita banyak ada belajar dekat Institut MARA, jadi mestilah jawapannya bimbingan dan latihan kan. Jadi kita dah pasti dekat sini Q bimbingan dan latihan. Cuma lagi 3 kita tak pasti. Dan untuk pengetahuan semua, untuk R ni ialah JKM, itu juga memberikan bimbingan. Jadi bila kita dah pasti jawapannya ialah Q dan R ialah bimbingan dan latihan, semestinya yang lagi 2 ialah kajian dan penyelidikan untuk pengelasannya. Ya. Jadi kita pasti dulu yang mana pengelasan yang murid-murid pasti jawapan yang tepat. Seterusnya mari kita lihat soalan contoh 6, tajuk beban. Kaedahnya ialah pilih jenis komponen. Berikut adalah 2 jenis elemen pemanas primer dan juga elemen pemanas sekunder. Berdasarkan pernyataan ciri-ciri di bawah, tuliskan jenis elemen pemanas pada ruang jawapan. Jadi jawapan dah ada diberi, cuma murid perlu tulis pada ruang jawapan yang mengikut ciri-ciri yang betul. Berbentuk segi empat, ringan. Berbentuk bulat, berat. Jadi ingat kembali apa yang murid telah pelajari tentang elemen pemanas dan pengetahuan untuk menentukan ciri-ciri yang elemen pemanas yang diberi itu ya. Jadi tulis semula pilihan jawapan dengan padanan yang betul. Elemen pemanas sekunder untuk yang berbentuk segi empat dan semestinya elemen pemanas primer untuk yang berbentuk bulat. Ini kita boleh jumpa di periuk nasi ya, terutamanya ya. Dan seterusnya kita tengok soalan contoh 7. Rajah 5 menunjukkan kaedah pengujian cerek elektrik. Jadi dekat sini ada A dan B. Gunakan ingatan dan pengetahuan untuk memikirkan kaedah pengujian berdasarkan gambar yang diberi. Di sini saya selalu ingatkan murid-murid untuk kenal pasti alat apa yang digunakan untuk menguji. Nampak macam sama dua alat itu, tetapi gambar alat seperti yang sama lain. di situ Gambar juga, macam sama menguji cerek elektrik kan, tapi ada 2 alat penguji yang berlainan. Kena pasti dulu nama alat penguji ini, barulah murid-murid namakan kaedah pengujian pada ruang jawapan. Dan soalan A-nya ialah namakan kaedah pengujian. Dia tak tanya nama alat pengujian. Tapi nak tahu kaedah pengujian, murid-murid perlu kenal alat penguji tersebut. Jadi dekat sini saya minta murid-murid kenal pasti dahulu nama alat penguji ini, barulah namakan kaedah pengujian. Untuk makluman semua, ini ialah untuk A ialah meter pelbagai. meter pelbagai. Ya, meter pelbagai. Meter pelbagai. Jadi murid-murid boleh ingat kembali apa ujian yang dilakukan, kaedah pengujian untuk meter pelbagai, dan B ialah meter tebatan. Jadi bila dah pasti A ialah meter pelbagai, jadi sudah pasti kita akan tahu kaedah pengujian yang betul untuk bahagian A dan B ini. A penguji keterusan, B penguji penebatan. Sebab B itu ialah penguji tebatan. Jadi kaedahnya ialah pengujian penebatan. Cikgu, saya rasa ini sangat menarik. Seperti yang cikgu pesan, kita kena baca soalan tu betul-betul kan cikgu. Kerana yang ditanya ialah namakan kaedah pengujian. Mungkin kalau kita nak cepat, kita sekadar perhatikan gambar, kemudian kita jawab pula apakah alat pengujian tersebut ya. Bila kita sebut alat terus jadi salah. Contoh A kita tulis meter pelbagai. B kita tulis penguji tebatan. Dah tak dapat markah. Sayang, walaupun kita tahu apakah jawapan sebenar di situ, tapi yang kita tulis adalah nama alat, bukannya kaedah. Baca betul-betul kehendak soalan, fahami, dan saya minta murid-murid kenal kata kunci. Cari kata kunci yang
diminta. Baiklah, saya rasa itu yang sangat penting cikgu, dan juga seperti tips yang cikgu kita bagi tadi, letaklah nombor di jawapan. Kalau perlu susun langkah tu lebih mudah untuk kita rujuk dan juga meletakkan jawapan di tempat yang betul. Sekarang kita akan berehat sebentar ya. Teruskan bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton slot Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM, dan hari ini kita sedang belajar mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Bersama saya ialah Cikgu Hasna, dan Cikgu Hasna akan memberikan fokus kepada teknik menjawab bahagian B, cikgu ya, untuk kertas SPM mata pelajaran ini. Yes, seterusnya kita pergi ke bahagian B. Tadi dah selesai bahagian A ya. Ya, cikgu. Okay, soalan contoh bahagian B. Bahagian B ni kebanyakan murid agak takut nak jawab. Walaupun hanya 4 soalan. Ya, cikgu. 4 soalan saja, tapi soalannya lebih panjang dan perlu banyak huraian. Ya, macam tadi bahagian A soalannya pendek-pendek sahaja kan jawapannya, hanya laka ataupun nyatakan ABC. Bahagian B lain sikit dia punya bentuk soalan. Kita tengok soalan contoh 1 bagi bahagian B. Tajuk sistem penggera keselamatan rumah, kaedahnya ialah pengiraan kos. Jadual 1 menunjukkan harga peralatan bantuan perkakasan sistem penggera keselamatan rumah yang dipasang di rumah anda. Jadual 1 ini ada peralatan, kuantiti ataupun unit yang digunakan dan harga untuk seunit. Jadi berdasarkan jadual 1, murid-murid perlu menghitung ataupun mengira jumlah kos peralatan. Apabila ada perkataan jumlah, mestilah kita campur kan jumlah. Jadi peralatan yang digunakan itu perlu dikira jumlah kosnya. Murid-murid perlu guna simbol untuk membuat kiraan, dan simbol untuk campur perlu untuk dinyatakan ataupun ditulis untuk menulis jalan pengiraan. Markahnya ialah 3. Jadi memang murid-murid boleh membawa kalkulator, menggunakan kalkulator saintifik, tapi tak boleh terus jawapan saja. Kena ada jalan pengiraan. Sebab 3 markah kan, perlulah jalan kerja. Macam kita jawab matematik jugalah. Ya. Jadi dekat sini ini adalah contoh jawapan ya. Contoh dekat sini, papan guguci kuantitinya 1, jadi 1 darab dengan RM200 dan seterusnya. Jadi sini saya nasihatkan murid-murid untuk semak betul-betul berapa jenis peralatan yang digunakan. Contoh ada 6, pastikan ada 6 kurungan di situ. Ya, jangan tertinggal. Dan teruskan jalan pengiraan dan akhir sekali jawapan. Ya. Perlu setiap langkah ni perlu ditunjukkan, ditulis. Tak boleh nak terus pergi ke RM475 kan? Ada kalkulator tekan saja, tapi jalan kerja tak ada. Jadi markah tak adalah. Kan rugilah. 3 markah. Senang je kan soalan ni. Nampak macam susah sebab murid-murid tengok banyaknya benda, apa benda kena buat, ruang besar. Jadi tulis semua jalan pengiraan anda di ruang jawapan. Seterusnya dan jawapan ini jumlah RM475, RM475 ini akan digunakan di soalan B ya. Soalannya ialah jumlah kos pemasangan sekiranya kos upah RM100 dan kos overhead RM5. Jadi bila nak mengira kos pemasangan mestilah kita menggunakan rumus ya. Rumusnya ialah kos pemasangan. Di sini saya nasihatkan murid-murid untuk mencari kata kunci yang diberi, iaitu kos pemasangan. Jadi apakah rumusnya? Kos peralatan di bahagian A tadi kita campur dengan kos upah yang diberi pada bahagian B dan kos overhead, dan kita masukkan nilai ya. Yang tadi bahagian A RM475 campur dengan 100 RM100 dan campur dengan RM5. Murid-murid akan mendapat jumlah kos pemasangan ini. Dan rumus ini perlu ditulis ya. Murid-murid jangan lupa jumlah RM580 ini akan digunakan di soalan C. Seterusnya kita tengok soalan C. Bayaran yang dikenakan sekiranya keuntungan yang diambil adalah 20%. Dekat bahagian sini ramai murid-murid yang macam tak berapa pasti. Dia macam takut sikit sebab ada peratus pula dekat sini ya. Jadi jangan takut, ingat semula apakah rumus yang kita gunakan untuk mengira
bayaran, ya, keuntungan ini. Sekiranya soalan meminta keuntungan, murid-murid perlu gunakan operasi tambah. Untung mestilah kita dapat duit lebih kan? Ya, cikgu. Jadi kita kena tambahlah dengan kos pemasangan tadi. Jadi berapa kebayaran dikenakan? Sekiranya keuntungan yang diambil adalah 20%. Jadi tuliskan rumus, jangan lupa tulis rumus supaya kita masukkan data yang betul dekat jalan kerja kita, ya. Bayaran yang dikenakan ialah kos pemasangan tadi pada bahagian B, kita campur dengan keuntungan 20%. Dan seterusnya kita masukkan nilai-nilai yang telah kita dapat di bahagian B tadi, ya. RM580 campur dengan 20%, iaitu keuntungan 20% tadi kan. Kita darabkan dengan RM580 kos pemasangan itu tadi. Dan seterusnya kita lengkapkan jalan pengiraan kita dan mendapatkan jawapan bagi bayaran yang dikenakan, iaitu RM696. Dan bila lengkap jawapan ini, barulah murid-murid akan dapat markah yang penuh. Dan keseluruhan untuk soalan contoh 1 ini ialah 10 markah A, B, C. Jadi murid-murid perlu jawab semua sekali. Jangan jawab A, B tinggal C, macam mana nak dapatkan jawapan kan? Jadi perlu jawab semua mengikut turutan. A bagi betul, B dan seterusnya, C. Ya? Jangan takut untuk jawab soalan kiraan ni, pengiraan kos ni. Nampak macam susah tapi senang kalau betul-betul murid-murid faham, ya, apa yang perlu murid-murid lakukan. Seterusnya kita tengok soalan contoh 2. Masih lagi pengiraan kos, ya. Kita tengok dekat sini, cuma tajuknya adalah sistem siar raya. Pengetua meminta anda membaik pulih sistem siar raya surau sekolah. Cadar 2 menunjukkan harga peralatan bantuan yang diperlukan. Tadi peralatan juga kan? Jadi kat sini ada 4 sahaja peralatan yang digunakan. Kuantitinya mengikut jadual dan harga seunit juga diberikan. Di sini macam tadi, murid-murid perlu gunakan simbol kurungan dan campur untuk menulis jalan pengiraan. Ya, ada 4 peralatan, jadi perlu ada 4 kurungan di sini dan seterusnya murid-murid bolehlah teruskan jalan pengiraan sehingga dapat jawapan akhir, iaitu RM510 untuk bagi kos peralatan. Terus jawapannya akan digunakan, ya, untuk bahagian B nanti. Dan seterusnya kita tengok soalan untuk bahagian B, jumlah kos baik pulih. Sekiranya kos upah RM100 dan kos overhead RM20. Di sini kata kuncinya ialah kos baik pulih. Jadi kita guna semula jawapan pada bahagian A tadi untuk melengkapkan kos baik pulih ini. Jangan lupa rumus. Saya ingatkan lagi sekali, jangan lupa tulis rumus supaya kita memasukkan data yang betul. Kos peralatan bahagian A tadi dimasukkan di sini, iaitu RM510 campur dengan kos upah RM100 dan kos overhead RM20. Dan akhirnya kita akan dapat kos baik pulih sebanyak RM630. Jumlah ini akan digunakan di soalan C. Okay, untuk soalan C, jumlah tadi jumlahnya RM1,630. minta maaf. RM1,630. RM1,630 dan kita akan gunakan jawapan ini di bahagian C. Jumlah kos keseluruhan, murid perlu hitung jumlah kos keseluruhan jika diskaun yang diberi ialah 5%. Tadi keuntungan kan? Tadi keuntungan, cikgu, maka kita kena tambah. Tadi keuntungan 20%, maka kita kena tambah 20%. Ya. Kalau sini diskaun 5%, kita kena tolak lah, cikgu. Kalau diskaun kan, kalau kita beli barang, saya minta diskaun dekat Hanif, saya dapat harga murah ke harga lagi mahal? Tentu harga lebih murah, cikgu. Ya, kalau harga lebih murah, mesti kita kena tolak kan dengan kos keseluruhan tadi. Jadi, masih sama. Sekiranya soalan meminta diskaun, gunakan operasi tolak. Tadi kita guna operasi tambah untuk dapatkan jumlah kos keseluruhan. Jadi, tulis rumus kos keseluruhan, iaitu kos baik pulih tolak. Jangan lupa tolak, tolak. Tadi kita tambah, ini kita tolak dengan diskaun 5%. Masukkan nilai-nilai. RM1,630 tolak dengan 5% darab 1000, RM1,630 dan murid-murid akan mendapat jawapannya. Jangan lupa langkah kerja, ya. Jangan skip. Tolong jangan skip sebab nanti takut rugi markah. Ya, sebab markah dia 4. Jadi tuliskan ke semua langkah kerja yang sepatutnya untuk mendapatkan nilai akhir. Lebih mudah untuk dirujuk dan saya perhatikan juga nampak lebih sistematik juga. Ya, kita boleh semak semula.
kan, bila ada masa kita boleh semak semula, takut tersalah tulis, contoh 5 tulis 10 ke, kan, dia akan memberi kesan kepada jawapan yang ditulis. Seterusnya kita tengok soalan contoh 3, tajuk menservis peralatan. Kaedahnya membaik pulih kerosakan. Mesin pengering pakaian anda didapati tidak berfungsi setelah suis dihidupkan. Di sini kata kuncinya ialah tidak berfungsi setelah suis dihidupkan. Jadi berdasarkan simptom kerosakan mungkin berlaku pada mana-mana komponen dalam peralatan, sebab simptom dia tidak berfungsi. Maksudnya bila kita on langsung tak hidup. Jadi mana-mana komponen dalam peralatan itu mungkin boleh rosak kemungkinannya. Jadi dia hanya minta 2 sahaja kemungkinan. Jadi murid-murid boleh nyatakan 2 daripada komponen-komponen yang terdapat pada pengering pakaian yang telah kita pelajari semasa di bengkel. Ini antara komponen yang ada pada pengering pakaian, iaitu talian bekalan ataupun fuse ataupun termostat, motor AU ataupun elemen pemanas. Tulis 2 sahaja. Pilih 2 sahaja ya, sebab kat sini simptom dia tidak berfungsi setelah suis dihidupkan. Jadi pelbagai kemungkinan boleh berlaku di sini. Seterusnya soalan B, huraikan langkah membaik pulih kerosakan. Dekat sini ada rumus ya, saya sertakan dekat sini, sebab bila huraikan macam mana nak ingat balik ya, supaya tersusun langkah-langkah kerja kita. Di sini kita cadangkanlah. Saya pun gunakan dengan murid-murid saya. Mari beli udang galah, pasti untung. Saya suka tu cikgu. Mari beli udang galah, pasti untung. Apa tu mari beli udang galah, pasti Saya pun untung tu tertanya ni, akronim ni ya. Murid-murid saya pun mereka memang ingat akronim ni. Cuma dia kena banyak buat latihan untuk tahu apa akronim untuk mari tu apa sebenarnya. Ya, kita huraikan langkah membaik pulih, matikan suis, okey, buka dan buraikan, uji, kita ganti, kita pasang semula dan kita uji. Itulah akronim untuk mari beli udang galah, pasti untung. Murid-murid selalu buat latihan dan menggunakan akronim ini supaya murid-murid dapat menjawab dengan lengkap langkah untuk membaik pulih. Contoh dekat sini alatnya ialah pengering pakaian. Jika soalan menyoal alat lain, boleh juga menggunakan rumus ini juga. Contoh ditanya, soalan tanya tentang setrika, setrika elektrik. Jadi murid-murid hanya ubah sahaja pada dekat bahagian alat, ya, dekat mesin pengering pakaian ini. Ubah kepada alat yang disoal. Ya. Jadi kita seterusnya kita lihat soalan untuk bahagian C ya. Dekat sini cadangkan 2 peralatan ujian yang boleh digunakan semasa membaik pulih mesin pengering pakaian tadi. Ya. Masa tadi langkah baik pulih tadi kita dah terangkan. Dekat sini dia minta 2 peralatan ujian. Alat apa yang kita guna semasa membaik pulih mesin pengering pakaian tadi? Ini antara alat-alat yang digunakan. Meter pelbagai, penguji tebatan dan pena ujian. Dan memberi markah 2 markah kat sini ya. Sebab dia minta 2 kan? Dia minta 2 alat, kita bagi 2 alat. Seterusnya kita macam tadi saya cakaplah, guna keingatan, kan, pengetahuan untuk mencadangkan mana-mana 2 peralatan pengujian yang telah dipelajari. Soalan contoh 4, tajuk menservis peralatan membaik pulih, kaedahnya membaik pulih kerosakan. Sebuah pengadun didapati mengalami kerosakan berpusing dengan kelajuan yang sama pada setiap pilihan kelajuan. Nyatakan 2 kemungkinan komponen yang rosak. Yang tadi, soalan yang ketiga tadi, dia tanya tak boleh dihidupkan kan yang tadi? Ini berpusing dengan kelajuan yang sama. Dia punya kata kunci berpusing dengan kelajuan yang sama. Jadi dekat sini, berdasarkan simptom kerosakan mungkin berlaku pada suis pemilik kelajuan atau motor EU. 2 ni sahaja. Jadi kalau murid-murid nyatakan kemungkinan yang lain, salahlah. Jadi kena pasti betul-betul apa simptom yang dinyatakan pada soalan. B, huraikan langkah macam tadi, kita gunakan rumus yang sama, cuma dekat alat sahaja kita ubah. Ya. Tadi mesin pengering pakaian, ini ialah pengadun. Untuk bahagian C, 2 langkah keselamatan semasa membaik pulih pengadun. Murid perlu cadangkan 2 langkah keselamatan semasa nak baik pulih.
Jadi ini di antara langkah-langkah keselamatan yang boleh murid-murid gunakan untuk menjawab soalan ini. Pilih 2 sahaja. Gunakan ingatan dan pengetahuan untuk mencadangkan mana-mana 2 langkah ya semasa membaik pulih. Ini murid-murid amalkan semasa kita buat kerja baik pulih di bengkel. Jadi ingat kembali apa yang kita amalkan. Soalan contoh 5. Rajah 6A menunjukkan sebahagian daripada litas skematik pengatur voltan AT. Anda telah membuat pemasangan pada papan jalur seperti rajah 6B. Ini ialah kaedah menyelesaikan masalah. Ada masalah dekat litar bergambar ni ya. Rajah 6A ialah litar skematik, rajah 6B ialah litar bergambar. Buat pemerhatian kedudukan komponen antara litar skematik dan litar bergambar dan cari kesilapan yang berlaku. Berdasarkan rajah 6B, nyatakan 3 kesilapan yang telah dilakukan. Skematik itu menunjukkan simbol merujuk untuk rajah bergambar. Jadi dekat sini kita kena pasti kutub untuk kapasitor ataupun C2 terbalik, positif dan negatif dia. Ya. Dekat litar bergambar, negatif berada di atas. Sepatutnya di bawah. Positif yang berada di atas, ya, negatif betul. yang berada Dekat di bawah. sini kita kena pasti kutub C2 terbalik dan LED dipasang dengan diod Zener. Simbol itu bukan simbol LED, tapi dekat rajah bergambar dilukis diod Zener. Jadi salahlah dekat sini. Dan untuk yang ketiga, balapan tamatan negatif salah pasang. Sepatutnya balapan negatif ini dipasang bersambung dengan LED tadi. Dia dekat bawah kan? Dekat balapan bawah. Sepatutnya sama dengan balapan kapasitor dan LED lah. Ya. Jadi seterusnya murid-murid perlu betulkan balik kesilapan tadi. Lakukan penyambungan yang betul pada jalur ruang jawapan. Di sini inilah murid lukis semula tadi terbalik kan? Kapasitor tadi kita betulkan semula dan murid perlu lukis LED yang sebenar. Ini gambar sebenar LED dan betulkan sambungan untuk balapan tamatan keluaran negatif tadi. Membawa markah 5 markah dekat sini, itu murid perlu melukis komponen dan sambungan. Jadi agak sukar sikit dekat sini kan, tapi insya-Allah boleh sebab kita dah buat amali ini dan murid-murid pun telah membuat penafsiran litar semasa di bengkel. Cuma ingat kembali ya dia punya sambungan. Kekal kedudukan komponen yang elok, okey, yang tiada masalah ni. Yang betul tak payah ubah. Lukis semula sahaja. Kan yang tadi yang positif dah betul. Jadi kita kekalkan. Yang salah saja kita betulkan. Dan C, cadangkan 2 langkah berjaga-jaga supaya kesilapan ini tidak berulang. Langkah berjaga-jaga ya. Untuk tidak berlaku lagi kesilapan yang sama, kita perlu baca litar skematik dengan teliti semasa pasang komponen dan semak semula komponen atas papan jalur sebelum kita mematri. Gunakan ingatan dan pengetahuan untuk mencadangkan mana-mana 2 langkah semasa pemasangan. Seterusnya kita tengok soalan contoh 6, tajuk keusahawanan, kaedah menyelesaikan masalah. Anda merupakan seorang pembekal utama bagi elektrik domestik, sebuah jenama yang masih baru dalam pasaran. Rajah 7 menunjukkan jualan barangan dalam tempoh 3 bulan. Kalau kita tengok Rajah 7, Hanif, ya, cikgu. Apa yang Hanif boleh nampak dekat Rajah 7 ni? Saya rasa jumlah jualan semakin turun, cikgu, dalam masa 3 bulan tersebut kan? Dari Januari sehingga bulan Mac. Ya, betul. Sebab grafik kita nampak makin menurun 3 bulan ya, berlaku penurunan penjualan barangan dalam tempoh 3 bulan. Jadi soalan dia berdasarkan Rajah 7, terangkan 4 strategi promosi bagi meningkat jualan ya, sebab menurun kan. Jadi strategi dia bila terangkan, murid perlu nyatakan strategi dan juga penerangan sebab markah dia 8. Jadi perlu terangkanlah ya. Dekat sini gunakan rumus ini, cadangan saya. Murid-murid boleh guna rumus lain pun boleh terpulang. Jadi ini yang paling simple, paling ringkas yang cikgu boleh beri. Yang lain pun boleh. Tak semestinya guna ikan patin pahang je. Boleh guna juga yang lain kan. Ikutlah kreativiti murid-murid. Contoh untuk strategi pertama, periklanan, penerangan dia. Kita iklankan keistimewaan barangan dalam media sosial. Macam Facebook, Instagram, sekarang TikTok kan sekarang. Okay, and then strategi kedua, promosi jualan dan seterusnya ya. Merujuk kepada rumus tadi, ikan patin pahang je. Iklan,
promosi, publicity dan jualan. Sebab tu jadi ikan patin pahang je. Kan? Seterusnya kita tengok soalan B, cadangkan 2 perkhidmatan ni yang kita boleh bagi pada pelanggan untuk mewujudkan jualan ya. 2 markah. Pilihlah dua-dua yang anda ingin cadangkan ya. 2 perkhidmatan yang boleh diberikan kepada pelanggan kita. Soalan contoh 7, sistem kamera liter tertutup membanding beza. Kaedah membanding beza. Ini soalan menilai ya. Di sini diberikan set A dan set B. Anda diminta memasang sistem kamera tertutup di rumah baru rakan anda dengan zon pengawasan yang luas. Kata kunci dia ialah zon pengawasan yang luas. Kalau kita lihat set A dan set B, jumlah kamera dia berbeza bilangan dia kan. B nampak banyak, A 2 sahaja, betul? Jadi dekat sini kata kunci dia adalah zon pengawasan yang luas. Jadi kita perlukan banyak kamera ke sikit kalau kawasan luas? Kalau saya banyak, cikgu. Banyak kan? Jadi dekat sini kita dah nampak B tu macam tu. Kita nak pilih B. Jadi kita perhatikan kata kunci untuk tentukan pilihan. Kita pilih dan kita tengok akan digunakan pada soalan A. Berikan 3 perbandingan. Ini soalan membanding beza ya. Okey, dekat sini anda ambil maklumat daripada jadual tadi dan buat perbandingan dengan memasukkan perkataan seperti lebih banyak, lebih kurang sedikit, lebih besar. Tadi kita nak menangkan B, jadi kita nyatakan perbandingan itu bermula dengan set B tadilah dan masukkan juga maklumat nilai-nilai seperti input dan seterusnya ya pada jawapan kita. Contoh bilangan input channel DVR set B lebih banyak dan berbanding A kurang berapa input, set setoran dan seterusnya. Masukkan perbandingan, kata kerja perbandingan dan juga nilai ya. Nombor 6 markah. Dan B, pilih sistem kamera tertutup yang sesuai. Kita pilih yang mana? Tadi kita pilih yang mana Hanif yang tadi? Saya rasa kita pilih set B, cikgu. Kita pilih B kan? Kawasan yang lebih luas. Okey, berdasarkan daripada jadual tadi, kita pilih set B, membolehkan zon pengawasan lebih banyak kerana lebih banyak kamera lah ya. Jadi dekat sini mestilah kita pilih set B kerana mempunyai bilangan kamera yang banyak ataupun setoran yang besar. Perlu nyatakan set mana yang kita pilih dan juga sebab. Mesti ada sebab dia untuk dapatkan 2 markah. Dan cadangkan 2 kaedah menservis. Ini antara kaedah yang kita boleh gunakan untuk membersihkan kamera secara berkala, memeriksa sambungan ya, supaya kamera kita tu tahan lama lah ya. Itu untuk bahagian B ya Hanif, soalan ini ya. Saya rasa begitu menarik apa yang cikgu telah ajar kita hari ini ya. Saya rasa dengan tips-tips dan akronim tersebut lebih macam saya pun cikgu, saya perhatikan apa yang cikgu telah ajar, saya rasa saya lebih faham dan insya-Allah jawapan saya akan menjadi lebih lengkap ya, dan dengan itu kita bolehlah jawab setiap soalan yang diberi dalam kertas soalan tersebut. Dan sekarang kita akan berehat sebentar. Mungkin anda ingin berehat sebentar, nak pergi minum air kejap ke, sebab banyak lagi Cikgu Hasnah nak kongsi dengan kita. Pastikan anda terus bersama kami di Sukses SPM 2022 Pecutan di Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Hai semua, anda sedang menonton Didik TV KPM. Sekarang kita dalam slot Sukses SPM 2022 Pecutan. Sama-sama kita sedang belajar teknik-teknik menjawab soalan untuk mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik. Bersama saya ialah Cikgu Hasnah. Macam-macam lagi Cikgu Hasnah nak kongsi dengan kita untuk sama-sama kita cemerlang dalam SPM kita. Baiklah, kita teruskan dengan tadi bahagian A dan B dah selesai. Ya, cikgu. Kita tengok pula kesilapan umum yang saya selalu dapati untuk murid-murid saya dan calon-calon SPM ya. Biasanya kita tengok dekat sini, kita harap supaya murid-murid tidak lakukan semasa SPM nanti. Semasa di sekolah melakukan kesilapan ini tak apa lagi kan. Bila SPM jangan lakukan kesilapan yang sama ya. Jadi di sini kita tengok kesilapan yang pertama, tertinggal langkah. Murid tertinggal langkah. Dekat sini ada 2 sahaja jalan pengiraan, markah 3 Jadi kita tak pasti berapa markah dia dapat dekat sini ya. Dekat sini langkah pertama tidak ditulis ya. Yang kurungan tadi kan saya ingatkan tadi perlu ada kurungan dan tambah, simbol tambah. Murid-murid tertinggal dekat sini. Jadi kuranglah markah dia daripada 3 tu. Dan jawapan dia juga salah, kesilapan menjumlah. Ya. Sepatutnya RM24 saya kan. tengah congak di sini. Dah jadi salah, rugi dekat sini. Ini ada antara kesilapan yang biasa murid-murid saya lakukan di sekolah lah. Jadi saya harap SPM jangan ulang benda ni ya.
Seterusnya, salah menulis rumus, salah menggunakan operasi pengiraan. Contoh B dekat sini, soalan minta kos projek sekiranya kos upah kan. Tapi dekat sini, murid ini tulis kos projek campur kos upah campur kos overhead. Sepatutnya tadi, kos projek sama dengan apa tadi? Kos apa tadi? Kos bahan je. Kos bahan campur. Jadi kat sini dah salah. Walaupun dia punya jawapan dekat bawah tu betul, jadi 3 markah tu mungkin dia tak akan dapat penuh lah. Ya? Jadi rugilah dekat situ kesilapan menulis rumus. Seterusnya untuk bahagian C pula, kesilapan menggunakan operasi pengiraan menyebabkan jumlah akhir salah. Dekat sini soalan minta jika diskaun. Tadi diskaun kita kata apa? Diskaun kena tolak, Kena cikgu. tolak. Keuntungan baru kita tambah. Jangan tambah kat situ sebab salah. Dia punya operasi sahaja dah jadi salah. Dah Saya rugi pun dekat sayang sini. rasa tengok Sayang cikgu di kan? situ. Soalan ni senang tapi sebab kita lalai ataupun cuai kan, kata cuai, jadi tak dapat markah penuh. Kesilapan ketiga pula, jawapan tidak tepat dengan simptom kerosakan. Penulisan langkah tidak penuh. Dekat sini, sebuah kipas didapati mengalami kerosakan berpusing perlahan pada semua kelajuan. Simptom dia ya. Kedua-dua jawapan salah sebab tidak bertepatan dengan simptom berpusing perlahan. Jawapan sepatutnya ialah kapasitor dan motor AU sebab berpusing perlahan. Dia bukan tak hidup langsung kan. Kalau tak hidup langsung baru kita boleh letak komponen-komponen yang lain. Jadi bila simptomnya ialah berpusing perlahan, jawapannya sepatutnya kapasitor dan motor. Terus salah untuk A. Untuk soalan B pula, langkah tidak lengkap kerana tidak menulis jawapan penuh. Sepatutnya offkan switch pada soket alir keluar ataupun switch soket alir keluar. Sebab switch ada banyak kan dekat alat. Switch dekat alat, switch dekat soket. Jadi yang wajib dekat sini ialah, yang perlu murid tulis ialah switch soket. Kena lebih khusus di situ, Lebih khusus cikgu, di situlah. Switch apa you nak off kan. Dan murid-murid menggunakan kat sini murid menggunakan perkataan off. Off pun kita terima asalkan ejaan betul. Ejaan kena betul. Menarik juga. Boleh sebab kadang kita terbiasa gunakan off. Kadang dia lupa matikan tadi. Mari beli udang galah pasti untung. Kalau kat sini macam tak jadi marilah kan. Boleh juga off kan tu. Yeah. Boleh. Ya. Kesilapan umum yang ketiga, tadi kan dah salah bahagian A. Jadi yang nombor uji itu pun jadi salah lah sebab dia dah salah komponen. Tak dapat markah kat situ ya. Seterusnya kita tengok bahagian B pula. Dekat sini berlaku pengulangan ya untuk bahagian C tadi. B murid dah tulis dekat situ ya. Yang matikan switch ataupun offkan switch sama. Dekat bahagian C murid tidak boleh ulang jawapan yang sama. Kena bagi pilihan lain langkah keselamatan. Kan ada banyak tadi. Ya, cikgu. Pastikan tangan kering, memakai pakaian sesuai. Memasukkan tali leher ke dalam baju. Ya. Memakai kasut getah. Ya, sebab murid dah nyatakan dekat B dekat situ matikan switch. Jadi tak perlu lagi tulis pada bahagian C. Jangan ulang. Ya, supaya dapat markah penuh. Ya. Baiklah cikgu. Saya rasa macam-macam sudah kita belajar sama-sama hari ini. Boleh kita dapatkan rumusan dari cikgu? Apakah yang sama-sama kita belajar dalam mata pelajaran menservis peralatan elektrik domestik dengan pentaksiran dan tips-tips cikgu hari ini? Rumusan saya ialah untuk bahagian A tu murid-murid saya minta jawab semua, jangan tinggal. Bahagian B pun juga, bila nampak soalan tu macam susah, tak apa, baca soalan lain pula. Jangan teruskan dekat soalan yang susah yang tak tahu jawab. Mungkin lepas dah jawab soalan lain, murid-murid akan dapat idea untuk jawab soalan yang seterusnya. Dan banyakkan mengulang kaji, membuat latihan-latihan yang telah guru beri. Ya, soalan-soalan di sekolah, soalan daripada sekolah lain. Kongsikan dengan rakan-rakan, buat ulang kaji bersama kumpulan. Daripada buat seorang-seorang tak faham, boleh tanya kawan dan juga boleh tanya cikgu-cikgu juga ya, selagi anda belum memasuki dewan untuk menduduki SPM 2022 pada tarikh keramat kita 2 hari bulan Mac 2023 nanti 2.5 ya, kita usaha sebaik mungkin ya untuk menjawab kertas mata pelajaran MPED ataupun menservis peralatan elektrik domestik supaya mendapat A+. Sebab tadi kertas 2 kita dah buat terbaik. Dan ini kita hanya nak skor A+ sahaja ataupun A lah. Paling kalau orang kata paling kompan kalau bahasa ni kan, bahasa kampung dia ataupun
bagi A lah. Saya pun memang sentiasa galakkan murid saya untuk skor A. Ya, bukan lulus A. Sebab kita dah selesai menjalankan kerja khusus kita. Baiklah cikgu, saya setuju dengan apa yang cikgu telah cakapkan tadi. Mungkin kita boleh, impian kita dapat A+, tapi kalau tak dapat A+, mungkin dapat A. Kita kena capai setinggi boleh ya. Dan dengan itu tentunya kita ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru penyampai kita hari ini, iaitu Cikgu Hasna. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Hasna dengan segala ilmu dan tips yang cikgu telah berikan. Dan juga kepada jurubahasa isyarat kita, iaitu Cikgu Rohaya. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Rohaya kerana bersama kami hari ini. Dan kepada murid-murid di rumah, calon-calon SPM 2022, saya pasti dengan usaha, ikhtiar dan tawakal anda, kita semua boleh cemerlang dalam SPM. Nama saya Hanif Sean. InsyaAllah kita jumpa lagi di Sukses SPM 2022 Pecutan di mana? Didik TV KPM. Bye semua.